Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seperti yang saya telah janjikan, saya sediakan satu video untuk menunjukkan langkah-langkah untuk membuat pembinaan geometri. Okey, so contoh ini ada di dalam buku teks. So saya nak kamu fahamkan step yang ada dalam buku teks dan cara untuk membuat pembinaan saya akan tunjuk dalam video. So step dia kamu baca dalam buku teks nah. Untuk contoh 2 kamu boleh rujuk buku teks muka surat 176. Okey, dalam video ni saya akan tunjuk step yang seperti di dalam buku teks lah. Okey. So yang pertama kita nak bina apa? Okey. So pembinaan geometri yang pertama ialah yang paling asas untuk pembinaan geometri. Okey, so dalam pembinaan geometri ada 4 perkara yang kita akan bina. So yang pertama ialah tembereng garis. So kita akan bina tembereng garis. Dan tembereng garis ini label dia atau nama dia AB. Okey. Dan panjang yang diberi yang dinyatakan ialah 8 cm. Okey. So kamu nampak tak arahan dekat sini dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. So, 2 alatan ni, jangka lukis dan juga pembaris. So, kita nak bina tembereng garis AB panjang 8 cm. Okey, kalau sebelum ni kamu nak buat garis lurus, kamu hanya ambil pembaris, kamu letak di atas kertas dan kamu garis lah. Contoh, kalau nak dapat panjang 8 cm, kamu garis lah daripada sifar ke 8, betul tak? Okey, so untuk tajuk ni, kita kena bina. So, bila bina, kita kena guna alatan. So, alatan terlibat ialah 2 lah. Okey, iaitu jangka lukis dan juga pembaris. Okey, step yang pertama, kamu buat satu garis. Okey. Tak kisahlah kamu nak buat garis tu menyerong ke atau sebagainya. Ini tak ada masalah nah. So kamu boleh buat garis yang menyerong. Okey. Tak perlu ukur lagi nah. Yang pertama kamu tak perlu ukur lagi. Kamu buat saja garis, satu garis lurus. Okey, yang sederhana panjang lah nah. Okey, yang sederhana panjang. Tak perlu ukur lagi nah. Okey, kamu buat tembereng garis yang sederhana panjang. Okey. So, garis yang kamu nak bina, okey, nama dia garis AB. Okey. So, langkah yang kedua, kamu buat satu tanda kat depan ni. Okey, kamu buat satu tanda kat depan ni. Semua guna pensel nah, tak perlu guna pen. Nak label pun guna pensel. So, kamu tulis A. Okey, kamu label A. So, ikutlah arahan. Kalau garis itu label dia PQ, depan ni huruf P lah. Okey, depan ni huruf P lah. So, untuk contoh garis AB kan. So, kita akan guna huruf A dan B lah. Okey. So, step yang kedua. Okey, kamu ambil jangka lukis kamu. Okey, pastikan jangka lukis pensel kamu kena tajam lah. Okey, pensel kena tajam. Okey. Lepas tu kamu ukur di pembaris. Okey, pembaris. Okey. Kamu ukur jangka lukis kamu di pembaris. Bukan di garis lah. Bukan di garis yang kamu bina. Bukan di garis yang kamu lukis tadi. Di pembaris. Ambil jangka lukis, ukur di pembaris. Letak yang point yang tajam ni di sifar, betul-betul sifar. Kamu buka jangka lukis kamu sehingga pensel ni mengenai nombor 8. Okey, nampak? Nah macam tu. Okey, pastikan dia kena nombor 8. Letak yang point yang tajam tu di sifar dan pensel kena di 8. Okey, clear? Ukur di pembaris. Jangka lukis ukur di pembaris, bukan ukur di garis ini. Okey, itu step yang kedua. Okey, dah dapat ukuran, angkat. Okey, angkat jangka lukis kamu, letak point tadi di A. Okey, yang tanda A ni. Okey, dan kamu buat satu tanda lengkuk. Ni nama dia lengkuk. Buat satu tanda lengkuk di depan ni. Okey, nampak? Okey, so bila dah kamu angkat jangka lukis, kamu label lah. So di hujung ni kamu letak huruf B. So inilah garis AB yang kamu dah bina. Dan panjang dia kamu letaklah di tengah ni 8 cm. Okey, dapat? Nah? So, semua kena guna pensel. Tak boleh guna pen lah. Nak tulis apa semua dengan pensel. Okey. So, nota saya dalam video PowerPoint menyatakan tip untuk tajuk ini. Kamu kena guna pensel yang tajam. Okey, pensel yang tajam. Okey, mata pensel ni kena tajam. Dan tip yang kedua, tak perlu padam apa-apa garis di dalam pembinaan. Maksudnya garis yang terlebih ni garis lengkuk yang kamu buat ni jangan padam. Biar dia macam ni. Biar dia macam ni. So lengkuk ni kamu buat, ni nama dia lengkuk nah. Ni lengkuk. Lengkuk. So lengkuk yang kamu bina ni,
buat sederhana panjang. Tak perlu panjang sangat dan tak perlu pendek sangat. Bagi ada nampak. Bagi nampak clear kat sini. Okey, so boleh untuk tembiring garis. Okey. Selesai untuk tembiring garis. Contoh nombor 2. Okay, kita lihat pula contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, kamu rujuk buku teks. Step ada di dalam buku teks muka surat 177. Okey, muka surat 177. Kamu rujuk buku teks step dia. Ada 4 step dekat situ. So, kamu baca dan kamu fahamkan. So, step tu saya akan tunjuk dalam video. So, soalan ni kita nak bina pembahagi dua sama serenjang. Okey, so nota berkaitan dengan pembahagi dua sama serenjang ada dalam video PowerPoint. Okey, yang kamu dah tonton tadi. Okey, so pembahagi dua sama serenjang bagi tembiring garis PQ. Okey, bagi tembiring garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, sama. Kita guna dua alatan saja. Okey, so dekat sini kita nak bina pembahagi dua sama serenjang. So, garis PQ ni sebenarnya dah diberi dekat kamu dalam soalan. Okey, garis PQ ni sebenarnya dah ada dalam soalan. Kamu tak perlu buat. Dalam soalan dah ada. So, ini garis PQ. Okey, jadi kita nak bina pembahagi dua sama serenjang dekat garis PQ lah. So, kalau kamu ingat balik ciri pembahagi dua sama serenjang tu ialah okey, garis yang membahagi garis PQ ni kepada dua bahagian yang sama panjang. Sebab mana dia akan duduk tengah-tengah ni? Jika garis PQ tu mengufuk, pembahagi dua sama serenjang kamu akan mencancang. Jika garis PQ tu mencancang, pembahagi dua sama serenjang kamu akan mengufuk. Okey. So, step dia. Okey. So, kamu kena guna jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, step dia yang pertama, kalau kamu ikut dalam buku teks, dia kata, buka jangka lukis supaya bukaannya lebih daripada separuh panjang PQ. Okey, so kamu kena buka jangka lukis ni. Ni kamu buka jangka lukis ni. Okey. Supaya bukaan jangka lukis ni melebihi separuh daripada garis panjang PQ ni. Separuh daripada panjang garis PQ. So, kamu tak perlu ukur dengan pembaris. Kamu agak-agak saja. Okey, so kamu lihat step saya. Kamu ambil jangka lukis, kamu letak point tu dekat P. Dekat P. Nah, bukan dekat huruf P tau. Dekat P ni, dekat sini. Dekat tempat bersilangnya garis yang mencancang, yang mengufuk ni. Kat sini. Kamu letak kat sini. Okey. So, kamu buka jangka lukis lebih daripada separuh garis PQ. Kalau kamu buka kat sini, tak lebih separuh, kecil kan? Kalau buka kat sini, dia macam tengah-tengah kan? Okey. So, kamu buka lagi sikit. Macam tu, nampak? Bermakna lebih daripada separuh garis PQ. So, kamu adjust saja. Dia tak ada ukuran berapa cm. Tidak ada ukuran. Okey? Kamu kena ingat, nak buat pembahagi dua sama serenjang, kamu kena buka jangka lukis ni lebih daripada separuh garis yang diberi. So, kalau dalam contoh ni, garis PQ, so buka lebih daripada garis PQ, lebih daripada separuh garis PQ. Okey? So, dah buka. Okey? So, bila kamu dah buka, kamu pegang jangka lukis. Jangan pegang dua-dua tangan So, kamu pegang sebelah saja. Pegang di kaki dia saja. Ikutlah kamu sesuai guna tangan mana kan. Okey. So, dah buka lebih daripada separuh. Kamu buat lengkuk atas. Okey, lengkuk atas. Ni, yang kamu pegang belah kaki ni, tangan kamu kena kuat sikit. Kamu menekan. Menekan yang jarum ni, yang point ni ke atas kertas supaya dia tak bergerak. Okey, itu teknik. Okey, lepas tu kamu buat atas dan kamu buat lengkuk di bawah. Okey. Nampak? Atas, bawah. Lengkuk. Okey, dapat? Okey. So, ini step dia. Kena ikut. Ini step yang pertama. Buat atas dan buat terus bawah. Okey, angkat jangka lukis kamu. Jangan ubah. Jangan tutup. Jangan buka jangka lukis ni. Biar ukuran yang tadi. Kamu jangan ubah ukuran yang tadi. Sebab tu jangka lukis kamu kena elok. Dia tak boleh, kaki ni tak boleh longgar. Tak boleh longgar skru ni kena ketat lah. Kalau longgar dia boleh bergerak. Bila bergerak ukuran kamu dah lari. So, kamu tak akan dapat pembinaan yang tepat. Okey. So, kita letak pula di Q. Dah letak di P, kita letak di Q. So, kita buat lengkuk. Okey, sama je kita buat lengkuk. Okey, bagi bersilang dengan lengkuk tadi. Nampak? Ni, nampak? Bersilang kan? Nampak dia bersilang kat atas ni. Syarat dia kena bersilang. Dan juga di bawah. Nampak dia bersilang. Syarat kena bersilang. Katalah tak bersilang, kamu janganlah ubah bukaan ni, kamu patah balik. Kamu ulang balik step, kamu letak dekat balik kat P ni. Panjangkanlah. Nampak? Okey. Nampak tak? Ada persilangan atas dengan bawah.
Ini yang dikata garis-garis pembinaan ni. Jangan padam. Biar di dalam soalan kamu. Biar di kertas kamu, tak perlu padam. Okey, so dah dapat. Angkat jangka lukis. Okey. So, kamu letak pembaris. Okey, nampak di titik bersilang ni. Yang saya buat dot ni. Okey kan? Okey, letak pembaris betul-betul dekat titik yang bersilang tu. Atas bawah. Letak betul-betul bagi kena dulu. Barulah kamu sambung. Nampak? So, dia duduk tengah-tengah. Betul tak? So, garis PQ ni tadi, dia akan jadi sebelah kiri ni sama panjang dengan sebelah kanan. So, garis yang kamu bina ni lah nama dia. Pembahagi 2 sama serenjang. Okay, dapat? Okay, nah? Okay, katalah saya bagi garis yang macam lain pula. Garis tu menyerong. Katalah nah. Okay, saya tunjuk lagi satu contoh. Okay, garis tu menyerong macam ni. Okay, ni garis A dengan garis AB nah, garis AB. So, kamu nak bina pembahagi 2 sama serenjang, dia akan duduk mana? Dia akan duduk menyerong ke sini lah. Betul tak? Sebab garis ni menyerong ke sana, pembahagi 2 sama serenjang akan menyerong ke sini. So, step dia sama lah. Kamu ambil jangka lukis. Kamu letak di A. Okay, kamu adjust ni bukaan ni bagi lebih daripada separuh garis AB ni. Okay, nampak? Tu lebih daripada separuh. Okay, buat atas. Buat bawah. Okay, atas bawah. Okay, so kamu ulang langkah yang sama untuk titik B. Okay, kamu buat atas. Okay, bagi bersilang. Buat bawah. Okay, nampak tak bersilang kan? Nampak tak bersilang kan? Jangan panik. Jangan gelabah. Ulang balik. Letak dekat A. Okay, so kamu buat. Bagi bersilang. Nampak? Okay, nampak dah dua-dua bersilang. Tak bersilang, ulang saja balik. Jangan duk pergi buka tutup. Ulang balik. Patah balik PA. Kalau belah sini tak bersilang, patah balik PB. Itu saja. Okay. So, dah dapat. So, kamu sambung lah. Sambung kamu punya titik bersilang ni dekat sini. Dot sini. Okay, letak pembaris. Betul-betul. Sambung. Nampak? Nampak? Nampak dia duduk tengah-tengah. Macam tu. So, kalau kamu nampak garis ni tak duduk tengah-tengah, maksudnya sebelah sini kecil, sebelah sini besar, pembinaan kamu ni salah. Kamu kena padam, buat balik. Dan kamu padam semua balik, kamu buat. Sebab tu kita guna pembinaan, kita guna pensel semua. Nah? So, kalau macam ni juga, sama juga macam ni. Kalau kamu lihat, belah sini lebih besar. Ni, daripada sini, main sini besar. Sini kecil. Jadi dia tak duduk center kan. So, bermakna pembinaan kamu ni salah. Salah tu antara sebab dia ni lah, kamu buka jangka lukis ni tak betul. Nah, sama ada kamu buka terlebih besar atau tak cukup bukaan. So, kamu buat semula. Okey, boleh nak? Okey, so kita selesai contoh 2 dan contoh ketiga. Okey. So, kita sambung dengan contoh 4. Okey. So, kamu rujuk contoh 4. Buka buku teks muka surat 178. Okey, buka surat 178. Kita nak bina garis serenjang pula. Okey, kita nak bina garis serenjang, ada 3 step dekat situ. Okey, dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, contoh 4 nah, muka surat 178. Okey, kamu rujuk ada 3 step dekat situ. Bina garis serenjang kepada PQ dan melalui titik M. Okey, so kalau kamu ikut dalam buku teks, okey. So garis PQ dia bagi menyerong. Okey, garis PQ ni dah diberi kat kamu. Okey, dah ada dalam soalan lah. Okey. Okey, garis PQ dan titik M ada atas ni. Okey, ni ada titik M. Okey, jadi kamu nak bina apa? Nak bina garis serenjang. Nah, garis serenjang. Nama pembinaan kamu untuk ketiga ni garis serenjang. Dan garis serenjang itu kepada garis PQ. Garis serenjang yang kamu akan bina tu kepada. Maksudnya dia akan berada di garis PQ. Dan mesti melalui titik M. Ni, kena melalui titik M. So, ikutlah titik M tu boleh ada kat atas, boleh ada kat bawah. Boleh ada kat bawah garis, boleh ada kat atas garis. So, ikut situasi garis itu nak berada di mana. Di atas atau di bawah. Okey. So, jika garis itu berada di atas. Okey, step dia ada 3 kan kat situ. So, langkah yang pertama, bila dikata melalui M. So, bermakna step yang pertama, point kamu kena letak dekat M. Kena letak dekat point M. Titik M.
So, kamu buka jangka lukis kamu ni. Okay, dia tak ada ukuran juga. Nah, kamu buka, kamu adjust saja. So, adjust boleh bagi ada tanda di garis PQ. Bagi ada tanda. Bagi ada lengkuk. Macam tu. Kiri kanan. Nampak tak? Kiri kanan. Okay. Kalau kamu nak sambung bagi jadi sambung terus pun tak apa. Bagi nampak macam belanga. Nampak tak? Ni nampak macam belanga. Okay. So, itu step yang pertama. Dah dapat belanga. Kamu angkat jangka lukis, letak dekat tempat belanga tu bersilang. Nampak kat sini? Ni. Belanga ni bersilang dengan garis PQ kat sini. Letak dekat situ. Okay. Lepas tu kamu buka sikit jangka lukis. Sikit saja buka. So, kamu buat lengkuk kat bawah ni. Buat lengkuk di bawah. Okay, nampak? Okay, angkat. Letak pula di belanga yang bersilang dengan, yang berhampiran dengan titik Q. Okay. Buat bagi bersilang dengan lengkuk yang tadi itulah. Tadi dah ada satu lengkuk kat bawah kan? Buat lagi satu. Bagi dia bersilang. Nampak? Okay, saya ulang balik. Letak di M, di point M. Kamu buat belanga. Okay, kamu buat belanga. Senang saya sebut belanga. Orang Kedah senang. Faham belanga tu apa? Okay, yang kamu duk goreng ikan tu. Okay. Dah dapat belanga, angkat. Letak di tempat belanga tu bersilang dengan garis PQ. Okay. Bukan letak dekat P tau. Jangan letak kat P. Letak kat P salah. Ni letak dekat sini ni. Dekat belanga yang kamu buat tadi. Okay. Lepas tu kamu buka sikit. Buat lengkuk kat bawah ni satu. Angkat, letak pula dekat belanga yang sebelah kanan ni. Buat lengkuk bagi bersilang bawah ni. Kalau kamu letak kat Q, salah. Letak kat P, salah. Kamu tak akan guna dah P dengan Q. Tak akan guna langsung P dengan Q. P dengan Q tu hanya sebagai tajuk untuk garis ini, iaitu PQ. Kamu akan guna belanga. Kamu akan guna belanga. Kamu letak kat P dengan Q, memang salah penggunaan kamu. Okay, dah dapat titik bersilang. Okay, kamu letak betul-betul dekat point M. Okay, yang titik M atas ni. Letak bagi kena dekat garis lengkuk yang bersilang kat bawah ni. Okay, letak betul-betul. Sambung. Okay, nampak? Melalui M. Melalui M dan mengenai garis PQ. Okey. So, ini kalau titik di atas. Kita lihat pula jika titik di bawah. Okey. So, katalah garis tu menyerong ke sini. Okay, garis PQ juga. Okey, tadi titik duduk atas kan? Ni, titik duduk atas. Kan? Sekarang kita buat titik duduk bawah. Okay, titik dia duduk di bawah. Okay. So, sama je step dia. Kamu buat belanga dulu nah. So, kamu letak point kamu yang tajam tu dekat titik M. Kamu adjust ni. Adjust kamu punya pensel ni bagi ada belanga. Nampak? Belanga. Kan? Okay. Lepas tu kamu angkat jangka lukis, letak dekat belanga yang bersilang berhampiran dengan titik P. Buka je sikit. Sikit je buka nah. Okay. Buat lengkuk di atas. Okey. Lepas tu angkat, pindah pula, letak di belanga lagi yang berhampiran dengan Q. Okey. Lepas tu kamu buat lengkuk satu lagi bagi bersilang dengan yang tadi. Okey. Sorry. Okey, letak dekat belanga yang berhampiran dengan Q. Okey, buat lengkuk bagi bersilang. Okay, nampak dah bersilang kan? Okey. So, step yang seterusnya, kamu letak dekat titik M. Letak dekat yang bersilang ni. Sambung naik atas. Okay. So, untuk garis renjang mesti ada belanga. Senang. Step kamu mesti ada belanga. Atau apa? Kuali. Senang. Mana-mana lah. Tak kira lah titik tu duduk atas atau duduk di bawah. Okay. Dua-dua saya dah tunjukkan. Yang ni atas. Yang ni yang bawah. So, belanga masih ada. Kalau titik duduk atas, belanga macam ni lah. Kalau titik duduk di bawah, ni belanga nak goreng ikan. Kita goreng ikan dalam ni. Kalau titik duduk bawah, belanga selepas kita goreng ikan, kita basuh, kita letak macam ni kan. Nak bagi dia cepat kering. Macam tu. Okey, boleh ha? So, dua contoh saya tunjuk. Okey, titik atas dan titik bawah. Okey. So, selesai untuk contoh 4 muka surat 178. Kita teruskan dengan contoh 5. Okey, contoh 5. Okay, kamu rujuk buku teks muka surat 179, contoh 5.
Okey, dengan menggunakan jangka lukis juga dan pembaris sahaja, bina garis serenjang sama macam tadi kita nak bina garis serenjang kepada PQ melalui titik N. Okey, situasi dia sekarang titik N tu berada di atas garis. Bertindak dengan garis. Itu maksud dia. So, garis PQ kat sini. Okay, garis PQ diberi dalam soalan. Okay, garis N ni, titik N ni, dia duduk dekat atas ni. So, tak sama lah dengan contoh 4 tadi. Contoh 4 tadi dia duduk atas dengan duduk bawah. Tak kena pun garis PQ. Sekarang dia titik tu mengenai, bertindak di atas garis PQ. So, macam mana pula kita nak buat? Okay, so ada 3 step juga. So, untuk pembinaan geometri, kamu kena ikut step lah. Kalau kamu tak ikut step, memang tak boleh lah. Memang salah lah. Nah, sama macam kita buat pembinaan rumah. Kita nak bina rumah, kita kena ikut step. Mula-mula kita buat apa? Kena ada tanah. Lepas ada tanah, kita kena ada plan rumah. Nak buat macam mana rumah tu, keluasan dia macam mana. So, dia kena ikut step. Baru kejadian rumah tu cantik dan sempurna. Sama juga dalam tajuk pembinaan geometri, kamu kena ikut step. Kalau ada step tu ada 4, keempat-empat step kamu kena buat. Kalau ada 3, ketiga-tiga step kena buat. So, untuk contoh 5 ada 3 step. Okay. So, step yang pertama, okay, jangka lukis kamu, dia jika melalui titik N, mesti step yang pertama, point kena duduk kat titik tersebut lah. Okay, so kamu buka jangka lukis kamu ni, tak ada ukuran, kamu buka jangan lebih daripada Q lah. Dan jangan lebih daripada Q. Sebab kalau kita tengok kat sini, N ni menghampiri Q. Dengan P tu dia jauh sikit, betul tak? So, kamu guna, kamu buat lengkuk tu adalah, lengkuk yang pertama tu adalah yang sebelah Q ni. Senang nak adjust. Okay, so kamu buka lah jangka lukis kamu, jangan lebih daripada Q. Jangan lebih daripada Q, jangan sama dengan Q. Kamu masuk ke dalam sikit. So, kamu buat lengkuk kanan dan kiri. Terus pusing, kanan dan kiri. Nampak lengkuk? Kanan, kiri. Okey, dapat? Itu step yang pertama. Step yang kedua, selepas kamu dapat lengkuk kanan dan kiri, kamu letak di lengkuk tadilah. Jangan letak kat P. Jangan letak dekat Q. Salah. P dan Q sebenarnya tak guna pun untuk pembinaan. Hanya untuk tajuk garis yang kamu nak buat pembinaan. Kamu tak akan guna langsung huruf P dan Q. Sama macam contoh 4 tadi. Selalu pelajar silap, bila dia letak jangka lukis dia letak dekat huruf. Salah. So, saya ulang lagi sekali. Jangan letak dekat huruf. Letak dekat lengkuk. Lengkuk tu yang mana? Yang kamu bina. Kamu bina guna apa? Jangka lukis. So, kamu letak. Okay, dekat lengkuk yang kamu buat ni. Okay. Sesama macam tadi. Kamu buka sikit. So, kamu buat lengkuk atas. Buat lengkuk bawah. Okay. Nampak? Okay, atas dengan bawah. Okay. So, sama juga. Ulang langkah yang tadi. Letak dekat lengkuk yang dekat dengan Q. Yang sebelah kanan pula. Tadi sebelah kiri kan? Okay, so, kamu buat lengkuk. Bagi bersilang lah dengan tadi. Dia memang step tu ulang-ulang lah. Bagi bersilang. Tak bersilang tak jadi. Macam ni nampak sikit saja bersilang. Kalau kamu tak puas hati, ulang balik. Bagi nampak lebih sikit. Nampak? Dah bersilang. Okay, selesai lah. Step yang ketiga, sambung lah. Letak betul-betul dekat sini. Dekat sini. Mengenai N. Mengenai bawah ni. Letak. Sambung. Nampak? Dia duduk elok. Tegak elok. Dia tak boleh menyerong. Dia mesti duduk tegak. Garis ni mesti duduk tegak. Okey, boleh? So, saya tunjuk satu lagi. Katalah garis tu duduk sini pula. Okey. P. Q. Okey, katalah ni. Titik N. Okey, ni titik N kan. Okey, step dia sama lah. Okey, kamu buka sebab dia berhampiran dengan P. Kita buat dekat P dulu. Belah P dulu. Okey, Allah. So, kamu letak dekat N. Buat lengkuk. Okey, kanan. Kiri. Dan terus pusing kanan. Tekan sikit lah supaya tak bergerak. Supaya yang point ni tak bergerak. Okey, dapat kan? Okey, lepas tu kamu angkat jangka lukis. Kamu letak dekat lengkuk yang kamu baru buat tadi. Buka sikit. Buka sikit. Buat lengkuk atas. Okey. Lepas tu pusing. Buat lengkuk bawah. Dia atas bawah je. Okey. Lepas tu kamu angkat. Kamu letak pula dekat lengkuk yang satu lagi. Buat bagi bersilang. Atas. Dan juga di bawah.
bagi bersilang. Okay, nampak? Kan bersilang. So, lengkuk ada kiri kanan, atas bawah. Atas bawah ni kena bersilang. Cukup semua ni baru dapat markah penuh. Kalau lengkuk sini tak ada, tiba-tiba yang ni ada silang, tak boleh. Tak betul. Pembinaan kamu tak lengkap, jadi tak dapat markah penuh. So, letak jangka lukis kamu betul-betul, pembaris, letak betul-betul kena dan sambung. Okay. So, kena ingat, bila contoh ni, macam contoh macam ni, kena ada berapa lengkuk? 1, 2. Kan? Atas ni, yang bersilang ni, 3, 4. Lepas tu garis, 5. Kena ada semua lah. Dan lengkuk-lengkuk ni semua kena ada. Dan lengkuk-lengkuk ni kena licin dan bersih. Maksud licin dan bersih, kamu buat sekali saja. Tak mahu ada buat 2-3 kali. Ataupun kamu nampak tak kemas elok, kamu duk pergi tambah lukis sendiri, tak boleh. Kalau kamu tak puas hati dengan lengkuk yang kamu buat tu, tak bersih, tak licin, kamu kena padam, kamu kena buat semua kena guna jangka lukis. Semua kena menggunakan jangka lukis. Lengkuk kamu tu kena licin dan bersih menggunakan jangka lukis. Tak puas hati, rasa tak kemas, tak bersih, padam, ulang balik, buat semula. Okey, jangan rasa sayang nak padam. Padam dan buat semula. Sebab pembinaan mestilah bersih, tepat, jitu, padu. Okey. So, kamu tak boleh buat kerja kamu cincai untuk pembinaan. Samalah untuk tajuk apa pun, tak boleh buat kerja cincai. Okey. So, selesai untuk contoh 5. Dan kita teruskan dengan contoh 6. Okey, contoh yang terakhir, iaitu kita nak bina garis selari. So, untuk contoh 6, buku teks muka surat 180. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris juga, kita nak bina garis selari. Okey, garis selari, bina garis yang selari dengan PQ dan melalui titik R. Okey, garis yang selari dengan PQ dan melalui titik R. Okey, so step dia. Okey, dalam buku teks tu ada 4 step. Okey. So, garis PQ ni akan diberi dekat kamu. So, titik R ada atas ni. Titik R ada kat atas ni. Okey, so bermakna garis tu akan berada atas ni lah. Okey. So, step dia ada 4. Okey, step yang pertama melalui titik R. So, kamu kena letak point kamu di P. Buka jangka lukis kamu bagi kena titik R. Bagi kena titik R, bukan huruf R lah, titik. Dia ada titik tu kan. So, eja bagi kena titik R. Tak kena. Okey. Okey, bagi kena titik R. Okey, dah kenakan titik R. Angkat jangka lukis, jangan ubah bukaan ni. Jangan ubah ukuran. Letak di Q pula. Buat lengkuk di depan. Di depan ni. Nampak? 2 lah dah. Kan? 2. Okey. Lepas tu, step yang ketiga. Kamu letak di P. Buka bagi kena Q. Nampak? Buka bagi kena Q. Kan? Letak di P, buka bagi kena Q. Angkat, letak di titik R ni. Letak di point R ni. Buat lengkuk bersilang dengan yang depan ni. Buat lengkuk bagi bersilang. Tak bersilang kan? Tak bersilang, ulang balik lah. Letak balik dekat P. Buka balik kena titik R ni kan. Letak dekat Q ni. Bagi dia panjang sikit. Okay. So, kamu buat bagi dia nampak bersilang. Allah, sorry. Okay. Tak bersilang tadi, kamu ulang balik. Letak dekat P bagi kena titik R. Okay, letak dekat Q. Okay, buat bagi panjang. Okay, kita buat bagi panjang siap-siap. Okay. So, kat sini dah terpadam. Buka je balik. Daripada P, buka bagi pergi ke Q ni. Terpadam tadi kan? Dah dapat ukuran P ke Q. Letak di titik R. Buatlah lengkuk bagi bersilang. Nampak dia bersilang depan ni. Okay, so, step yang keempat. Ambil pembaris. Letak di titik R. Letak di tempat persilangan tadi, sambungkan. So, inilah garis selari yang, dua garis ni selari lah. PQ dengan garis yang kamu bina ni. Nampak jarak dia sama. Dia tak terkangkang, terbuka. Dia sama saja ni.
Ni sama saja ukuran dia. Jarak dia ni sama. Okey, boleh? Okey, ni satu contoh. Titik duduk atas, kita tengok pula titik duduk bawah. Okey. So macam mana pula kalau titik duduk bawah? Okay, ni garis P, ni garis Q. Okey. So katalah titik duduk sini. Ni titik R kan? Duduk di bawah garis kan? Okey. So kamu, okey, tip untuk buat garis selari, kamu kena tengok titik R tu, titik apa-apalah, titik yang diberi tu duduk dekat huruf apa. Kalau macam ni dia duduk dekat huruf P, so mula dengan P lah. Kalau macam ni dia duduk dekat huruf Q, mula dekat Q lah. Jangan mula dekat P. Okey, salah. Macam ni mula dekat P sebab titik R duduk dekat P. Untuk contoh yang kedua ni, saya letak titik R ni dekat dengan Q. Nampak dia duduk dekat dengan Q. So kamu kena bermula di Q lah. Okey, kamu letak jangka lukis kamu. Okey, buka bagi kena point R ni. Okey. Okey, kena point R. Adjust sendiri lah. Okey, so dia kena point R. Okey. Nampak? Yang ni lah kita guna yang ni. Yang ni tak guna, kita padam. Okey, so dah kena point R. Step yang berikutnya, buat apa? Angkat jangka lukis, letak di P. Dah kena point R, letak di P. Buat lengkuk kat depan ni. Buat bagi panjang siap-siap. Okey, buat lengkuk di depan ni bagi panjang siap-siap. Okey. Lepas tu buat apa pula? Ingat tadi step lah. Selalu pelajar garis selari dia lupa step. Okey, lepas tu kamu ukur panjang PQ. Letak dekat Q, buka sampai P. Letak dekat Q, buka sampai P. Angkat jangka lukis, letak di titik R ni, buat lengkuk bagi bersilang. Okey, dapat? Saya ulang balik. Langkah yang pertama, letak di Q. Kenapa kita letak di Q? Sebab titik R dekat dengan Q. So, kita letak di Q, buka bagi kena. Point R ni buat lengkuk sini satu. Angkat di Q, buat lengkuk depan ni satu. Okey. Dah dapat dua lengkuk. Kamu buka ukuran Q, PQ, QP pun tak ada masalah. Buka. Ni. Buka bagi kena P. Q kena P, P kena Q. Mana-mana pun tak apa. Okey, dah dapat. Angkat, letak di point R ni, buat lengkuk bagi bersilang. Okey, dah dapat. Sambunglah macam tadi. So, ambil pembaris. Okey. Mana pensel saya? Okey, ambil pembaris, letak dekat titik R mengenai persilangan yang depan tadi tu. Letak betul-betul lah. Letak betul-betul puas hati baru sambung. Sambung. Nampak? Okey, nampak jarak dia sama ni. Inilah ciri garis selari. Okey, nampak? Okey, dua-dua contoh saya tunjuk. Titik atas ada, titik bawah pun ada. Okey. So, itu sahaja video berkaitan dengan contoh. So, jika tak faham, ulang tonton video ni berulang-ulang kali. Sambil tonton video, sambil baca step dalam buku teks. Sebab step dalam buku teks, semua yang ada di dalam buku teks tu semua ada di dalam video. So, tolong rujuk kedua-dua. Video kena rujuk, dalam buku teks pun kena rujuk. So, untuk semua contoh ni, kamu tak perlu salin dalam buku, nota, tak perlu salin. Kamu hanya salin nota yang ada dalam video PowerPoint sahaja. Untuk contoh, kamu hanya tonton video contoh. Dan untuk lebih kefahaman, kamu kena buat latihan lah. Latihan seperti yang telah saya nyatakan di dalam video PowerPoint. Okey, so pastikan kamu ikut tips saya. Pastikan pensel kena tajam. Okey, dan juga semua garis-garis pembinaan lengkuk-lengkuk yang kamu bina tak perlu padam. Semua kena guna pensel. 100% menggunakan pensel. Dan jangka lukis kamu mestilah dalam keadaan yang sempurna. Okey, so alatan yang penting nak guna untuk tajuk ni, jangka lukis dan juga pembaris. Okey, itu sahaja. So, selamat belajar dan pastikan kamu siapkan latihan yang telah saya nyatakan dalam video PowerPoint. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.